Salam sejahtera, anda sedang menonton Johor Memilih bersama saya, Naila Huda. Untuk jam ini dan sepanjang hari ini sehinggalah tamat waktu mengundi, kami akan bawakan perkembangan hari pengundian PRN Johor. Kami akan bersama dengan wartawan-wartawan di lokasi, di pusat-pusat mengundi. Kami akan bawakan kemaskini peratusan keluar mengundi dari semasa ke semasa, dan kami juga akan membawakan perbincangan komprehensif dan menyeluruh bersama dengan penganalisis politik. Apakah ramalan mereka untuk keputusan PRN Johor hari ini? Kami akan bawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa dalam saluran 501 di astroawani.com, di semua platform digital dan juga di akaun media sosial Astro Awani. Tapi untuk jam ini kita nak mulakan dengan liputan laporan langsung dari Dewan Kampung Melayu bersama dengan wakil Astro Awani di Johor, Aiman Hakim. Kita juga akan bersama dengan penganalisis politik Profesor Madya Dr. Muhammad Izani Muhammad Zain, pensyarah kanan UPM, dan juga Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa UUM. Itu fokus kami untuk jam ini. Kita akan bersama dengan rakan setugas di lapangan dan juga pada masa yang sama membawakan perbincangan bersama dengan penganalisis politik melihat kepada kerusi panas, siapakah calon-calon heavyweight, apa mungkin faktor-faktor utama pola pengundian kali ini, melihat kepada faktor calon, parti, isu dan juga pastinya ini merupakan PRN yang cukup bersejarah melihat kepada penglibatan pengundi baharu. Hampir 750,000 pengundi baharu, termasuklah pengundi yang baru saja didaftar secara automatik dan juga pengundi muda berusia 18 tahun, 19 tahun dan juga 20 tahun. Itu antara tumpuan kita untuk jam ini. Tapi kita nak mulakan dahulu dengan laporan langsung bersama dengan Muhammad Aiman Hakim, wakil Astro Awani di Johor yang bersedia dari Dewan Kampung Melayu. Aiman, apa perkembangan terkini yang boleh dikongsikan dari sana? Baik, terima kasih Nala. Jadi apa perkembangan yang terbaru yang saya boleh kongsikan di sini? Ya, di Kampung Melayu ini terletak di kawasan Lakin yang mana saya boleh berkongsikan mengenai proses pengundian yang berjalan pada waktu ini, ketika ini. Dan seperti dilihat di belakang saya inilah keadaan terkini proses pengundian di Dun Lakin membabitkan pusat pengundian di Kampung Melayu Majidi ini. Dan setakat pukul 1 tengah hari ini, jumlah pengundi yang hadir ke pusat pengundian ini semakin berkurang, dan ini menunjukkan bahawa telah ramai juga pengundi yang hadir pada sebelah pagi tadi, kerana saya menyaksikan bahawa perbezaannya sangat ketara pada pagi tadi dan pada waktu ini jumlah pengundinya telah berkurangan dari semasa ke semasa. Tetapi ianya juga bukanlah sesuatu yang kita boleh membanggakan di penduduk sekitar, kerana menerusi soal temubual yang saya jalankan bersama petugas-petugas di sekitar kawasan ini, mereka memaklumkan pada saya peratusan pengundian di kawasan ini, khususnya di Dun Lakin dan terutama di Dewan Kampung Melayu ini menunjukkan lagi pada kadar yang rendah dan masih ramai lagi yang belum hadir mengundi. Dan ini terutamanya golongan anak-anak muda yang saya lihat penglibatan mereka dalam proses undian ini masih lagi berada dalam kadar yang rendah, dan mereka juga tidak tampil untuk membuat undian di kawasan ini. Dan saya juga yakin bahawa di tempat-tempat lain juga mengalami masalah yang sama, di mana penglibatan anak muda ini juga sedikit berkurangan dari semasa ke semasa. Dan saya mengharapkan bahawa penglibatan anak muda ini lebih banyak lagi di kawasan-kawasan mengundi ini. Dan tapi walau bagaimanapun petugas-petugas SPR ini, mereka masih lagi tekun amanah menanti kehadiran mereka dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun penglibatan warga-warga emas, penglibatan orang pertengahan dan dewasa, khususnya golongan-golongan ini, mereka tampil, mereka sedia untuk membuat undi. Walau bagaimanapun mereka sedikit sebanyak saya lihat mereka tidak membawa anak-anak mereka, ya Naila, ke pusat mengundi ini. Dan mereka hanya datang, ada kebanyakan daripada mereka datang bersendirian, dan mereka menaiki motosikal saja untuk mengundi kehadiran. Jadi mereka tidak pun membawa anak-anak mereka untuk mengundi ini. Jadi penglibatan anak muda khususnya di Dun Lakin ini semasa proses pengundian berada dalam kadar yang rendah, dan ini menerusi temubual yang saya jalankan bersama petugas-petugas di sini. Mereka juga memaklumkan pada saya masih lagi, ya Naila, senarai nama yang hadir mengundi pada kali ini masih lagi berada kadar yang rendah, dan ini membabitkan pengundi-pengundi muda khususnya mereka tidak tampil pun untuk membuat pengundian. Jadi itu salah satu perkembangan yang saya boleh kongsikan di Dun Lakin ini, di pusat pengundian Kampung Melayu Majidi ini. Dan
So, kita sama-sama berharap bahawa anak muda khususnya dapat tampil untuk membuang undi mereka dalam memilih wakil rakyat yang mereka mahukan. Dan selain daripada itu, saya juga menggesa anak-anak macam ibu bapa juga perlu memainkan peranan dalam menggesa anak-anak mereka untuk tampil. Kerana penglibatan anak muda di dalam proses pilihan raya ini sangat rendah, Naila. Dan begitu juga dibuktikan dengan peratus pengundian yang pada awal pagi tadi saya mendapat maklumat bahawa hanya 13%, dan ini merupakan kadar yang sangat rendah. Tapi kita masih lagi menunggu dari semasa ke semasa, manalah tahu kan anak muda ini tampil pada sebelah waktu petang, kerana ini saya difahamkan bahawa hari ini juga hari hujung minggu, jadi berkemungkinan mereka tidak bangun pagi. Jadi mungkin mereka akan turun mengundi pada belah petang. Jadi sama-sama kita nantikan. Betul Aiman, kita perlu ambil kira faktor belum bangun lagi bagi anak muda ni. Tapi selain faktor anak muda ni, kita juga nak lihat kepada mungkin ada antara pengundi di kawasan tersebut yang mungkin Aiman sempat temu bersama mereka. Ada tak antara mereka yang balik mengundi ataupun kebanyakannya mereka ini pengundi ataupun penduduk tetap di kawasan itu? Daripada segi statistik pengundi di sini, ramai di kalangan pengundi di Dun Lakin ini, kebanyakannya mereka duduk menetap di kawasan Lakin dan mereka juga membuat undi di Lakin. Dan tetapi ada juga yang datang daripada jauh, seperti misalnya pagi tadi saya dimaklumkan bahawa awal pagi tadi ada seorang makcik, saya boleh katakan berumur dalam lingkungan warga emas, yang turut hadir ke pusat pengundian ini, dan yang mana beliau berasal daripada Pulau Pinang. Tetapi beliau terpaksa hadir ke pusat pengundian di Johor Bahru ini bagi membuat undi kerana menurut IC-nya beliau ditempatkan di daerah Lakin ini dan beliau terpaksa membuat undi di Lakin. Tapi walau bagaimanapun, kebanyakan yang saya temubual, mereka memaklumkan pada saya mereka menetap di sekitar Lakin dan di Johor Bahru juga. Dan begitu juga dengan kawan-kawan saya yang lain yang turut membuang undi di kawasan Lakin ini, mereka menetap di kawasan Lakin dan mereka membuat undi di lebih kurang 26 pusat pengundian di Lakin ini. Okey, saya difahamkan Aiman juga akan membuang undi, belum lagi membuang undi, difahamkan pada jam 4 petang ini. Aiman boleh kongsikan sedikit pengalaman Aiman sendiri untuk menunaikan tanggungjawab pada PRN kali ini? Ya, Nala, sudah tentu ini merupakan proses pengundian yang saya akan membuat undi kali pertama membabikan dalam hidup saya, dan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga buat saya kerana pada fasa inilah saya ditugaskan dan ditanggungjawabkan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Dan sebentar saja nanti, Nailah, dalam pukul 4 nanti saya akan bergegas ke kawasan Dun Bukit Permai bagi melaksanakan undian saya di kawasan berkenaan. Dan sedikit suka untuk saya berkongsi mengenai pusat pengundian di Dun Bukit Permai ini. Saya akan membuat undian di, kalau nak tahu, belakang rumah saya saja, Nailah, saya akan membuang undi di kawasan itu. Jadi ianya merupakan suatu pengalaman yang berharga. Tambahan pula ahli keluarga saya menyokong saya, dan inilah yang saya ingin tekankan bahawa ahli keluarga juga memainkan peranan dalam membawa angkat anak-anak mereka untuk keluar mengundi. Dan begitu juga dengan keluarga saya, dan ayah saya juga menggalakkan saya untuk membuang undi kerana ini adalah salah satu tanggungjawab kita sebagai anak muda untuk mencorak masa depan yang lebih baik. Jadi itu antara satu perkara yang saya tekankan sepanjang saya berkhidmat dalam apa-apa sektor sekalipun. Jadi kita kena sentiasa berkhidmat kepada negara, dan begitu jugalah masa proses mengundi ini juga kita perlu tunjukkan bahawa kita mampu mencorak lebih baik, khususnya dalam kalangan anak muda. Baik, terima kasih dan selamat mengundi kepada Muhammad Aiman Hakim, Wakil Astro Awani Johor, berlintas langsung dari kawasan Dun Lakin sebentar tadi, yang akan bergegas juga untuk mengundi pada jam 4 petang. Dan seperti yang Aiman katakan, menzahirkan sedikit kebimbangan dengan kadar peratusan keluar mengundi ini yang terkini dikemaskini oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR setakat jam 12.30 hari. Kadar peratusan keluar mengundi 29% setakat 12.30 hari. Ada sedikit peningkatan tetapi masih lagi bergerak pada kadar yang sedikit perlahan. Itu juga antara tumpuan kami pada jam ini, melihat kepada peratusan keluar mengundi. Pastinya membuat sedikit berbanding dengan PRN sebelum ini pada Sarawak dan juga di Melaka, menunjukkan sedikit penurunan, tetapi banyak lagi masa untuk anda keluar mengundi. Bagi penonton yang layak mengundi dalam PRN kali ini, masih ada banyak lagi masa untuk anda menunaikan tanggungjawab memilih wakil rakyat. Untuk itu kita nak terus saja pergi bersama penganalisis politik untuk jam ini, Profesor Madya Dr. Muhammad Izani Muhammad Zain, pensyarah kanan UPM, dan juga bersama Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa UUM. Assalamualaikum dan terima kasih kepada Prof Izani dan Prof Azizuddin
Azizuddin sudi bersama kami dalam Johor Memilih jam ini. Pertama sekali kita ingin melihat kepada kadar peratusan keluar mengundi ini 29%. Prof Azizuddin berada di lapangan sebelum ini, sempat pergi ke lapangan di Johor meninjau sendiri keadaan di sana, kempen-kempen yang digerakkan parti politik. Pandangan Prof, kadar peratusan keluar mengundi ini sudah pun dijangkakan. Apa ramalan Prof sendiri? Ramai yang akan keluar mengundi atau bagaimana? Saya merasakan bahawa kadar keluar mengundi akan jatuh banyak sebenarnya, kerana beberapa faktor. Kerana faktor yang kita sedia tahulah berkaitan dengan COVID-19 dan sebagainya, dan peluang untuk pengundi terutama di luar kawasan untuk pulang untuk mengundi itu agak terbatas dari segi isu logistik dan sebagainya. Jadi memang dalam tinjauan saya di Johor sendiri pun saya dapati bahawa golongan, khususnya golongan muda pun kemungkinan tidak keluar mengundi. Kerana apa faktornya? Kerana kalau kita lihat jumlah pengundi baru misalnya ada 700, hampir 750,000. Cuma pengundi yang dikategori sebagai undi 18 hanya dalam 166,000 saja. Jadi ada lebih kurang 584,000. Dan 584,000 ni pula adalah pengundi umur 21 tahun ke atas. Dan mereka ni, kebanyakan mereka, saya rasa lebih pada separuh adalah pengundi automatik yang didaftar secara automatik, dan mereka pun tak pernah keluar mengundi. Jadi dalam konteks ini saya rasa kemungkinan mereka juga tidak keluar mengundi kali ini. Melihat kepada kekangan itu dan juga kekangan yang lain, saya jangkakan bahawa kadar keluar mengundi memang jatuh agak besar kali ini. Jadi itu yang membimbangkan pemerhati politik lah. Kerana kalau kita mendapat jumlah undi yang agak sedikit, jadi saya rasa ada isu legitimasi lah. Sama ada kerajaan yang diwujudkan itu, walaupun kerajaan yang mendukung majoriti, tapi kerajaan itu ada isu legitimasi dari segi kadar keluar mengundi yang agak kecil. Dan saya mengharapkan supaya kadar keluar mengundi itu kalau sekurang-kurangnya sama dengan apa di Melaka dah dalam 65%. Cuma kali ini saya jangkakan mungkin akan jatuh lebih mendadak kerana faktor yang saya sebutkan tadi lah, adanya pengundi automatik yang memang tak pernah keluar mengundi, dan mungkin juga mereka tidak merasakan perlu keluar mengundi kali ini kerana banyak faktor yang saya sebutkan tadi lah. Jadi itu yang membimbangkan kita lah masa ini. Bagi Prof Izani, sama juga pandangan kadar keluar mengundi akan jatuh juga untuk PRN kali ini kalau dibandingkan dengan PRN Melaka, sama ataupun lebih kurang akan jatuh juga, bagaimana? Naila, sebenarnya saya pun bersetuju dengan pandangan Prof Azizuddin tadi. Kalau kita melihat peratusan sehingga 12 tengah hari hanya 29% saja. Jadi mungkin saya menjangkakan sehingga pukul 6 petang nanti peratusan mengundi mungkin boleh mencecah sekitar 50 ke 60% sahaja, dan ini mungkin suatu peratusan pengundian yang agak rendah lah berbanding di Melaka. Dan itulah sebenarnya kebimbangan dan perkara yang pernah kita utarakan sebelum ini. Pertamanya dengan pelaksanaan undi 18 dan bukan saja undi 18 tetapi mereka yang pendaftaran secara automatik yang tidak pernah mengundi sebelum ini, yang mereka tidak ada kesedaran dan sebagainya, tetapi mereka didaftarkan secara automatik, dan ini sudah tentu akan memberi banyak kesan lah kepada peratusan pengundian. Dan saya sebenarnya tertarik tadi dengan pandangan Aiman tadi tentang peranan ibu bapa yang boleh membawa anak-anak mereka untuk keluar mengundi. Tetapi berdasarkan kajian lapangan saya di Johor sebelum ini, sebenarnya selain daripada peranan ibu bapa, peranan rakan sebaya juga penting kerana mereka yang tidak pernah mengundi, pengundi-pengundi baru 18 ke 20 tahun ini, sebenarnya daya tarikan utama mereka adalah rakan sebaya, kawan-kawan mereka. Dan kalau ada dalam kalangan kawan-kawan mereka itu yang mengajak mengundi dan sebagainya, maka kawan-kawan mereka akan turut mengundi kerana literasi politik dan juga kesedaran untuk mengundi itu masih lagi rendah dalam kalangan pengundi-pengundi baru kerana ini pertama kali dilaksanakan undi 18 tahun. Jadi selain daripada
faktor ibu bapa, saya melihat faktor rakan-rakan, kawan rakan sebaya itu sangat penting. Jadi saya kira mungkin untuk meningkatkan lagi peratusan pengundian, kita ada 6 jam lagi sebelum tempoh pengundian tutup pada 6 petang. Mungkin kawan-kawan dalam kalangan undi 18 tahun ini boleh mengajak rakan-rakan mereka untuk keluar mengundi, beramai-ramai secara berjemaah kan untuk keluar mengundi. Maksudnya tidaklah hanya menunggu arahan ataupun ajakan daripada keluarga. Jadi ini suatu yang pentinglah. Dan kembali kepada jangkaan peratusan pengundian ini, saya memang setujulah dengan Prof Azizuddin tadi. Kita menjangkakan peratusan pengundian akan sedikit menurun dan tidak akan menepatilah jangkaan ataupun ramalan SPR yang menjangkakan 70% peratusan pengundian di PRN Johor. Jadi selain pada itu, Naila, ada juga pengundi-pengundi yang mereka nak mengundi ni, mereka ini positif COVID. Jadi bukan sahaja mereka tak dapat balik ataupun tak nak balik mengundi di Johor kerana mereka takut dengan Omicron dan sebagainya, tetapi mereka yang berada di Johor ni yang hendak mengundi ni tetapi mereka tidak boleh mengundi kerana positif COVID. Tadi saya sempat update dengan rakan-rakan saya di Johor. Memang ada kalangan mereka yang positif COVID dan tidak boleh mengundi lah. Jadi ini juga satu perkembangan yang menarik lah, kerana sebelum ini ada permintaan supaya mereka yang positif COVID ini boleh juga diberikan peluang untuk mengundi dengan cara-cara tertentu lah, tetapi mungkin SPR tidak sempat untuk menyediakan strategi-strategi yang sebagainya. Jadi ini juga akan memberi kesan juga, kerana selain daripada mereka yang tidak balik mengundi kerana takut dengan penularan COVID-19 ini, mereka yang positif COVID juga tidak boleh mengundi walaupun mereka nak mengundi, tapi mereka dihalang. Dan kita juga melihat berita bahawa yang mutakhir ini ada yang positif COVID yang mengundi tetapi di compound. Jadi ini juga satu perkara yang sangat menarik untuk kita lihatlah. Mungkin pada masa akan datang kita boleh memberikan sedikit keadilan kepada pengundi-pengundi yang positif COVID dan mereka juga boleh mengundi seperti pengundi yang lain. Okey, menarik. Banyak sebenarnya yang kita nak kupaskan, tapi antara poin yang Prof Izani sebut tadi berkenaan dengan pengundi baharu. Prof Azizuddin melihat kepada penglibatan pengundi baharu hampir 750,000. Kita tolak ke tepi dahulu undi 18. Kita nak melihat pengundi baharu ini yang mungkin ada sebab kenapa mereka tidak berdaftar sebagai pengundi sebelum ini dan sekarang ini didaftar secara automatik. Apa yang mungkin boleh menjadi faktor untuk mendorong mereka supaya mengundi pada kali ini? Kalau kita nak lihat dan bandingkan kepada PRN Melaka yang kalau kita nak lihat pasca pilihan raya, penganalisis melihat mendapati faktor COVID-19 itu bukan faktor utama tetapi melihat kepada faktor sentimen penduduk yang muak dengan keadaan politik semasa. Mereka merasakan tidak ada beza mengundi siapa pun, hasilnya sama saja. Adakah ini juga sentimen yang sama dilihat di Johor, faktor muak dengan politik, faktor rasa tidak dapat mengubah keadaan semasa? Saya merasakan bahawa yang pada pengundi-pengundi automatik yang mana didaftar secara automatik, padahal mereka ni pun tidak pernah mengundi. Saya rasa memang apa keadaan sekalipun bukanlah faktor kerajaan ataupun faktor isu politik ataupun faktor semasa yang mempengaruhi mereka, tapi mungkin sikap mereka yang merasakan politik itu tidak penting. Kadang-kadang juga pandangan politik ni kotor dan merasakan tidak ada keperluan untuk mereka keluar mengundi kerana mereka merasakan kerajaan mana yang tertubuh adalah kerajaan yang sama dan mereka boleh terima. Jadi sebab dalam konsep demokrasi memang hak rakyat untuk pergi mengundi dan tidak keluar mengundi, kecuali lah kalau ada pertukaran undang-undang yang memaksa ataupun mengenakan tindakan kepada siapa yang tidak keluar mengundi walaupun telah didaftarkan sebagai pengundi. Misalnya di Singapura dan Australia ada undang-undang yang mengenakan penalti kepada sesiapa yang telah didaftarkan sebagai pengundi tapi tidak keluar mengundi, dan
malah mereka boleh dihukum penjara sekalipun kalau tidak ada alasan yang kukuh lah seperti kesihatan dan sebagainya yang menyebabkan mereka gagal untuk menunaikan tanggungjawab mereka kerana inilah hak tanggungjawab mereka Tapi bagi saya lah melihat pada senario ini dah jumlahnya agak besar kalau dalam peringkat seluruh negara pun saya rasa dalam 2 ke 3 juta pengundi yang sebegini yang tak pernah daftar sebagai pengundi sebelum ni Jadi dia ada elemen faktor pendidikan politik political education yang dikatakan agak kurang di Malaysia kerana kalau kita lihat dalam konteks memperkenalkan undi 18 ini pun isu yang dibangkitkan sekarang ni banyak maklumat politik yang ataupun ilmu politik sekalipun diperoleh oleh pengundi-pengundi datang daripada sosial media dan sebelum ni mungkin media arus perdana jadi ini lebih kepada informal education jadi saya rasa ini banyak dipengaruhi oleh sentimen permainan politik dan mungkin juga fake news menyebabkan mereka berpersepsi sebegini Jadi dalam konteks ini saya rasa perlunya lepas ni saya rasa perlu kerajaan yang merintah memikirkan strategi terbaik untuk memperkenalkan pendidikan politik ini di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah supaya kesinambungan itu ada dan ilmu politik ada dan merasa ada kepentingan mereka menunaikan hak mereka sebagai pengundi dalam pilihan raya inilah. Tapi untuk Johor dah terlambatlah kita baru perkenalkan tapi saya rasa masih ada masa yang baik untuk dipercepatkan supaya PRU akan datang juga kita boleh mengharapkan ramai daripada mereka ni yang didaftar secara automatik boleh mengundi dan yang paling penting saya rasa dalam masa tempoh terdekat ni sebab pendidikan politik ni biasanya mengambil masa sedikit tapi pendidikan terdekat ni saya rasa cara terbaik adalah dengan cara melakukan kempen awareness bagi sedara kepada mereka untuk datang mengundi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab untuk memilih kerajaan yang terbaik. Okey, saya nak berbalik kepada Prof Izani yang sebentar tadi berkata SOP perlu lebih adil bagi mereka yang positif COVID-19 ini. Mereka tidak berpeluang untuk menunaikan tanggungjawab pada PRN kali ini. Dan Prof kata mungkin SPR tak sempat nak ubah SOP untuk memberi ruang kepada mereka turut mengundi pada PRN. Tapi kita dah 3 kali melalui PRN masa pandemik COVID-19 ini. Kita melihat Melaka dan Sarawak sebelum ini pun sama. SOP-nya mungkin ada sedikit kelonggaran untuk berkempen dan sebagainya tetapi SOP untuk mengundi itu lebih kurang sama. Apa mungkin mekanisme yang boleh kita memperkenalkan untuk lebih adil kepada mereka yang positif COVID-19 terutamanya mengambil kira PRU akan datang. Dijangkakan mungkin tidak lama lagi. Apa SOP yang perlu ada supaya mereka yang positif dan juga mungkin close contact dan sebagainya boleh juga turut terlibat dalam PRN? Ya, seperti mana yang saya nyatakan tadi memang setakat ini memang tidak ada satu SOP yang khususlah kepada pesakit COVID yang positif yang tidak boleh keluar mengundi sedangkan mereka juga ada hak untuk mengundi sebagai rakyat Malaysia. Dan perkara ini sebenarnya pernah dicadangkan oleh banyak pihak termasuk Bersih tentang keperluan dan juga ruang yang patut diberikan kepada pesakit COVID untuk keluar mengundi. Tetapi seperti mana yang saya nyatakan tadi mungkin dalam PRN Johor ini tidak ada usaha yang serius untuk melihat perkara ini tetapi saya berharap dan juga mungkin ramai lagi yang berharap dalam PRU yang ke-15 yang akan datang walaupun ketika itu kita sudah berada dalam fasa endemik tetapi kes-kes COVID sudah tentu akan masih ada dan SOP seperti ini perlu disediakanlah oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan juga berbincang dengan Suruhanjaya Pilihan Raya lah bagaimanakah cara yang terbaik untuk menyantuni pesakit-pesakit ataupun mereka yang positif COVID ketika proses pengundian ini. Mungkin saya setakat ini tak nampak lagi apa cara yang terbaik kerana perkara ini memerlukan banyak perancangan dan juga penelitian tetapi saya fikir contohnya lah kalau pesakit itu mereka yang masih di kuarantin itu mungkin mereka boleh diberikan ruang untuk mengundi dengan adanya wakil-wakil SPR untuk menguruskan undi mereka di rumah dan juga di mana-mana premis yang mereka kuarantin kerana sekarang ini kita sudah ada MySejahtera aplikasi yang boleh melihat tahap kesihatan dan tahap positif ataupun negatif pesakit-pesakit COVID ini. Jadi itu juga boleh dijadikan panduan lah bagaimana
pesakit-pesakit ini boleh dihubungi ataupun mereka ada akses untuk mendapatkan untuk mereka mengundi pada masa akan datang. Jadi saya kira ini juga satu hal yang serius kerana kalau pesakit COVID ini tidak diberikan ruang untuk mengundi hanya disebabkan mereka ni positif. Jadi saya kira ini satu hak mengundi, hak demokrasi yang dicabulilah dalam proses demokrasi melalui pilihan raya, sedangkan kita sudah melalui beberapa kali pilihan raya dalam pandemik dan sudah tentu SPR perlu melihat perkara ini secara serius, dan dalam PRU yang ke-15 akan datang sudah tentu mesti ada satu SOP dan mekanisme lah bagaimana kita boleh memastikan hak pengundian dalam kalangan mereka yang positif COVID ini. Okey, itu satu perkara yang perlu kita fokus dan titik beratkan untuk masa akan datang. Tapi saya nak beralih kepada jangkaan keputusan PRN kali ini. Kalau saya melihat kepada jangkaan dan prediction ramalan penganalisis politik, saya kira rata-rata mempunyai prediction ramalan yang agak sama, lebih kurang sama. Bagi Prof Azizuddin yang sudah pun turun pergi ke lapangan, meninjau kempen-kempen dan melihat kepada sentimen penduduk Johor, jangkaan Prof bagaimana untuk PRN kali ini? Saya melihat bahawa pilihan raya ini memang memberi kelebihan kepada yang saya sebut sebagai incumbent lah, walaupun erti incumbent sebenarnya merujuk kepada parti yang memenangi sebelum ini, tapi oleh kerana perubahan kerajaan berlaku, jadi rujukan saya incumbent ini merujuk kepada parti kerajaan sekarang, maksudnya Barisan Nasional lah yang memimpin kerajaan negeri Johor sebelum ini. Jadi dengan mengadakan pilihan raya peringkat negeri ini di luar pilihan raya umum, memang biasanya kelebihan itu terletak kepada parti daripada kerajaan kerana merasakan ini strategi politik yang terbaik lah mereka untuk memenangi lebih besar kursi dalam pilihan raya negeri. Jadi dalam konteks itu jelas Barisan Nasional ada kelebihan. Dan dalam konteks ini juga kita bergantung kepada jumlah keluar mengundi. Itu yang penting, jumlah keluar mengundi. Kalau jumlah keluar mengundinya agak kecil, jadi ke mana pergi hilangnya pengundi-pengundi ini yang tidak datang keluar mengundi misalnya. Jadi kebanyakan mereka mungkin duduk di luar kawasan, tidak dapat pulang dan tidak merasakan ada keperluan untuk pergi mengundi lah. Jadi kalau mengambil kira faktor itu, kita perlu melihat pula berapa banyak faktor pengundi tegar ataupun hardcore voters lah kita sebut yang berada di Johor ini, yang mana kita tahu bahawa pengundi tegar yang terbesar adalah dimiliki oleh Barisan Nasional juga kerana mereka adalah parti yang dominan sebelum ini di Johor dan telah lama, dan sebelum ini juga adalah kuasa besar sebelum dikalahkan di Johor ini. Dan kalau sekali kasarnya dalam 25 ke 30% lah pengundi tegar tu di Johor tu adalah pengundi Barisan Nasional. Jadi memandangkan ramai tidak keluar mengundi, jadi pergantungan kepada pengundi tegar itu tinggi. Jadi ini juga memberi kelebihan lah kepada Barisan Nasional untuk menang. Walau bagaimanapun, satu faktor lagi yang paling penting kita perlu lihat bahawa faktor pembangkang yang berpecah. Sekarang ini kita dapat bahawa banyak parti politik yang bertanding. Ada parti-parti kecil seperti Pejuang, Muda, Warisan juga bertanding. Dan ada yang Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Dan Perikatan Nasional walaupun sebahagian dari kerajaan, tapi mereka bersaing kali ini cara persaingan. Dan mereka juga ada parti baru. Walaupun ada PAS di situ, tapi adalah dilihat sebagai parti baru lah. Kerana bersatu sebagai parti memimpin Perikatan Nasional. Jadi dengan pertembungan yang banyak ini, menyebabkan kelebihan terletak pada yang tadilah. Pengundi tegar yang ramai itu menyokong parti apa. So dalam konteks ini saya menjangkakan bahawa Barisan Nasional mempunyai peluang untuk menang. Menang dalam pilihan raya negeri Johor ini. Cuma yang jadi persoalan sekarang adalah sama ada mendapat majoriti mudah ataupun 2/3. Dan kalau jumlah keluar mengundi seperti tadi rendah sangat, jadi kemungkinan 2/3 itu boleh dicapai oleh Barisan Nasional. Kerana itulah sokongannya ada dah, penyokongnya telah ada. Cuma pengundi muda misalnya, orang banyak berkata macam mana dengan pengundi muda, undi 18 dan undi automatik sebagainya. Pattern kita jangkakan corak pengundian mereka nanti akan berpecah mengikut parti. So walaupun sebelum ni jangkaan banyak merasakan bahawa pengundi muda ni akan lebih menyokong Pakatan Harapan, tapi tidak dilihat begitu. Jadi nampaknya mereka mungkin akan pecah
undi, dan kelebihan yang diperoleh oleh Barisan Nasional itu akan mengukuhkan parti itu untuk menang lagi di Johor ni. Jadi itu nampak perancangan dan strategi yang berlaku, dan saya rasa itulah jangkaan saya setakat inilah buat masa ini tentang keputusan PRN Johor ini. Okey, banyak yang saya nak kupas di situ, antaranya faktor pembangkang berpecah, pastinya itu menjadi perhatian pada PRN kali ini. Tetapi sebelum itu, bagi Prof Izani pula, bagaimana, apa jangkaan Prof secara umumnya? Dalam PRN Johor ini saya juga menjangkakanlah Barisan Nasional ada sedikit kelebihan kerana seperti Prof Azizuddin nyatakan tadi, undi dalam kalangan pihak pembangkang sudah berpecah. Kalau kita melihat trend di Melaka sebagai contohnya, 21 kerusi yang dibenangi oleh Barisan Nasional, 13 kerusi yang dimenangi oleh Barisan Nasional, kalau undi Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional itu digabungkan, disatukan, mereka boleh mengalahkan Barisan Nasional lah. Undi mereka boleh mengatasi Barisan Nasional. Ini bermakna kalaulah trend itu cuba kita baca dan kita bawa ke PRN Johor, Barisan Nasional ada sedikit kelebihan kerana perpecahan undi pihak lawan di antara Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Kalau dalam PRU yang ke-14 kita melihat kekuatan Pakatan Harapan ketika itu sangat solid, yang turut juga disertai oleh Bersatu yang dapat mengambil undi pengundi Melayu. Tetapi dalam PRN Johor kali ini kita dapat melihat Pakatan Harapan sudah ada satu blok, dan Perikatan Nasional juga ada blok yang lain, dan ini juga akan sudah tentu akan memecahkan undi dan memberi kelebihan kepada Barisan Nasional lah. Malah kalau kita melihat sebelum ini Tan Sri Muhyiddin Yassin, pengerusi Perikatan Nasional juga menyatakan dia menempelak parti-parti baru yang bertanding di Johor kerana seperti Muda, Pejuang dan sebagainya. Parti-parti ini akan memecahkan undi dan boleh memudah dan sekaligus memudahkan penguasaan Barisan Nasional lah dalam PRN Johor ini. Dan yang keduanya, saya rasa pressure juga kepada Barisan Nasional untuk menang besar ataupun menang secara majoriti tipis saja kan. Jadi sudah tentu berdasarkan pemerhatian di lapangan saya mendapati UMNO dan juga Barisan Nasional memang mereka mahukan majoriti 2/3 dalam PRN Johor ini, sama seperti PRN Melaka. Kerana kalau mereka hanya menang majoriti tipis, jadi ia mungkin akan berlaku ketidakstabilan politik lagi, akan berlaku lompat parti dan sebagainya. Jadi PRN Johor ini mesti ada melahirkan parti yang kuat, kerajaan yang lebih stabil, dan seperti mana di Melaka lah. Jadi ini juga satu pressure juga kepada UMNO dan Barisan Nasional untuk menang secara bergaya dalam PRN kali ini. Naila. Prof Izani, ramai juga yang menggambarkan PRN Johor ini sebagai litmus test. Banyaklah litmus test untuk mengukur pengaruh pengundi baharu, pengundi 18 dan juga litmus test bagi pihak pembangkang. Kita bercakap khususnya mengenai perpecahan undi di pihak pembangkang seperti yang Prof Azizuddin dan Prof Izani berkatakan tadi. Apa yang boleh kita beri perhatian pada PRN kali ini melihat kepada pihak pembangkang, strategi yang digunakan dalam kalangan parti-parti pembangkang ini untuk kita menjangkakan dinamik dan landscape politik menjelang PRU akan datang. Prof Izani. Sebenarnya dalam PRN Johor ini satu faktor yang kita perlu tekankan ialah kerjasama politik lah. Dalam PRU yang ke-14 yang lalu kita nampak seolah-olah ada sistem dua parti lah, pertembungan di antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, dan kerjasama politik pada ketika itu sangat solid lah. Tetapi kalau kita melihat dalam PRN Johor kali ini, kerjasama politik itu seolah terpecah kepada beberapa blok, dan ini walaupun ia suatu yang dinamik, tetapi ia tidak dapat, ia akan memberi kesan lah kepada perpecahan undi dan sebagainya. Setakat ini kita nampak Barisan Nasional masih solid dengan UMNO, MCA dan MIC, dan mereka akan bergerak solo dalam PRU yang ke-15 akan datang.
dan ini juga akan memberikan banyak kelebihan kepada Barisan Nasional lah, kerana mereka solidariti mereka sangat utuh, tetapi dalam kerjasama politik di antara PN dan Pakatan Harapan, di situ berlakunya pertembungan ya. Tetapi satu perkara juga yang kita kena lihat juga selepas PRN Johor ini, bagaimana kaedah ataupun bagaimana pembentukan kerajaan negeri itu akan berlaku. Kerana kalaulah tidak ada parti yang dominan yang menang dalam pilihan raya kali ini, mungkin akan berlaku kerjasama politik lah dalam pembentukan kerajaan. Dan ini juga suatu hal yang menarik juga, kerana apabila berlakunya kerajaan campuran, kerajaan yang terdiri daripada pelbagai parti, ia juga mengundang kepada beberapa risiko lah, seperti kerjasama politik yang rapuh, dan juga lompat parti juga boleh berlaku sekiranya tidak ada parti yang dominan. Dan selepas PRU yang ke-14, kita tak nafikan bahawa kekuatan parti-parti politik hampir sama, dan parti dominan tidak lagi ada, walaupun kita melihat bahawa parti dominan itu sangat penting kerana itulah antara kunci kestabilan politik negara kita. Tetapi dalam PRU yang ke-15 yang akan datang, kita berharapkan kerajaan yang ditubuhkan selepas ini adalah kerajaan yang kuat. Walaupun ada yang mengatakan bahawa kerajaan 2/3 itu adalah mungkin dia boleh mengganggu proses demokrasi kerana kerajaan yang terlalu kuat, tetapi kita memerlukan kerajaan yang stabil, kerana kerajaan yang stabil akan dapat meredakan konflik politik seperti mana yang berlaku dalam PRU yang ke-14. Dari segi masa depan politik anak muda undi 18 tahun ini, kita akan melihat PRN Johor ini sebagai satu penanda aras, benchmark. Kalau kita nak bercakap tentang impak undi 18 kepada politik pilihan raya, kita akan melihat bagaimana impak di Johor ini terlebih dahulu. Kalau peratusan mengundi dalam kalangan undi 18 ini rendah, maka kita tak boleh melihat impak undi 18 ini dalam konteks pilihan raya ataupun politik di Malaysia. Jadi untuk melihat impak ini, kita memerlukan lebih ramai pengundi muda undi 18 tahun ini keluar mengundi, maka ketika itu barulah kita boleh melihat impak undi 18 ini dalam konteks di Johor dan juga dalam konteks PRU yang ke-15 akan datang. Okey, menarik Prof Izani bercakap tentang kerjasama politik, dan saya nak memetik kajian atau dapatan tinjauan oleh Pusat Penyelidikan Ilham Center. Mereka mendapati dapatan Pulau Pengundian di PRN Melaka diperkukuhkan dengan apa yang berlaku di Johor, menunjukkan pembangkang tidak mempunyai pilihan selain daripada bekerjasama membina sebuah koalisi atau electoral pact yang boleh merangkumi setiap segmen pengundi. Pandangan Prof Azizuddin. Ya, kalau kita lihat pilihan raya negeri Johor ini, memang kita jelas menampakkan bahawa banyak blok ataupun coalition yang terbentuk dan juga wujudnya parti-parti baru. Dan ini juga sebenarnya kalau kita lihat walaupun ora-ora tentang pilihan raya negeri Johor ini telah ada sejak tahun lepas lagi, tapi nampak pihak pembangkang ataupun parti-parti yang bertembung kali ini, mereka tidak ada kesepakatan dan tak sedia sebenarnya untuk pilihan raya negeri seperti Johor ni, dan malah kalau dilihat di Melaka pun mereka tidak bersedia. Dan saya melihat bahawa pilihan raya negeri Johor ni sangat signifikan kerana outcome ataupun hasil daripada pilihan raya ini nanti, siapa yang menang dan siapa yang tewas, mereka akan cuba configure balik. Maksudnya mereka akan susun balik apakah strategi terbaik untuk pastikan bahawa pilihan raya umum itu menjebelahi mereka. Jadi ini kalau kita lihat dinamik politik itu sentiasa berubah, dan kalau kita lihat corak pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil sekalipun memang kelebihan banyak kepada parti yang mempunyai sumber kewangan dan sumber kekuatan jentera yang terbesar dalam negara, dan ini banyak kelebihan daripada Barisan Nasional. Jadi parti-parti lain yang merasa terpaksa bersaing ini, mereka terpaksa bekerjasama. Dan kalau kita lihat kemenangan PH misalnya, dulu pada PRU 18 kerana ada kerjasama politik itu untuk mengalahkan Barisan Nasional. Tapi mereka sekarang ini telah pecah.
dan pelbagai-bagai ya. Jadi dan mereka buat dah makin emosional sikit dan isu yang diperjuangkan banyak personal. Jadi isu personal tentang siapa nak jadi pemimpin parti, siapa nak jadi parliamentary, dan siapa nak megang jawatan kanan dalam kerajaan sebagainya, menyebabkan mereka tidak boleh bersatu dan terus berpecah lah. Jadi kita nak lihat sejauh mana mereka selepas ni boleh bekerjasama dan memang ada jurang yang harus mereka tepuhi lah dan kompromi untuk bekerjasama. Tapi dalam masa sama pun sebenarnya perpecahan yang berlaku pada Barisan Nasional tapi mereka berjaya memperkuatkan parti mereka itu dan sekarang ni cuba menghadapilah pilihan-pilihan negeri dan pilihan kecil dan untuk memenangi pilihan raya umum sekalipun kalau diadakan gantung pada pilihan raya kali ini kalau mereka menang 2/3 mungkin ada anjakan untuk terus diadakan pilihan raya umum pada masa terdekat. Cuma itulah balik kepada persoalan dinamik politik Malaysia tu sentiasa berubah. Jadi perspektif contohnya kadar keluar mengundi rendah ni di pilihan raya umum biasanya tinggi kalau juga pilihan raya umum yang sebelum-sebelum ini. Jadi saya rasa di pihak pembangkang mereka perlu memfikirkan apa yang terbaik kalau nak terus menjadi pembangkang dan tidak bersatu. Saya rasa mungkin mereka teruskan tapi merasakan kalau mereka ingin menjadi kerajaan dan perlukan kekuatan. Jadi saya rasa mereka perlu berfikirkan cara terbaik untuk bergabung untuk bersaing. Dan kalau dalam konteks ini juga saya merasakan bahawa di pihak Barisan Nasional juga mereka pun berfikir dalam konteks ini. Sekiranya mereka misalnya menang hanya simple majority misalnya, mungkin merasakan bahawa di peringkat pilihan umum nanti mungkin tidak selamat untuk mereka menguasai Johor. Jadi mungkin juga mereka perlukan kerjasama dengan parti-parti lain untuk memperkukuhkan Barisan Nasional. Jadi dalam konteks ini saya rasa banyak kemungkinan yang boleh berlaku selepas pada pilihan raya Johor. Itu yang saya rasa menarik untuk kita lihat pilihan negeri Johor ni, dan ia akan menentukan hala tuju politik dan dinamik politik pada pilihan raya umum mungkin dalam masa terdekat selewat-lewatnya tahun hadapan. Seperti yang Prof Azizuddin kata tadi, dinamik politik sentiasa berubah. Kita perlu bersedia untuk berdepan dengan apa-apa sahaja senario dan kemungkinan politik selepas PRN ini, dan apa-apa keputusan PRN ini boleh reconfigure balik dinamik politik semasa. Tapi dalam kita melihat ketidaktentuan politik dalam 2 tahun yang lepas ini, kalau kita nak lihat khususnya di Johor, sedikit berbeza. Ada dinamik dan landscape-nya yang tersendiri, yang lain, dan menunjukkan kerjasama antara kerajaan dan pembangkang juga yang sedikit berbeza. Pandangan Prof Izani, sejauh mana keputusan daripada PRN ini, apa-apa sahaja kemungkinan dan senario politik yang akan berlaku selepas PRN ini, sejauh mana ia akan reflected, dicerminkan pada tahap pusat, pada tahap persekutuan? Sebenarnya ramai yang melihat PRN Johor ini satu cerminan kepada PRU ke-15 pada masa akan datang. Dan kalau kita lihat di PRN Johor ini, banyak parti yang bertanding, Parti Muda, Pejuang, Parti Bangsa Malaysia dan sebagainya. Malah ada yang melihat bahawa PRN Johor ini dianggap sebagai satu testing ground, satu percubaan, satu tempat untuk menguji kekuatan setiap parti politik yang bertanding. Dan walaupun ia suatu proses ataupun pesta demokrasi yang sangat menarik, tetapi kalau kita melihat dari segi perpecahan undi dan sebagainya, itu sudah tentu akan berlaku. Dan saya melihat selepas PRN Johor ini, setiap parti politik yang bertanding akan membuat reflection terhadap penyertaan politik mereka dan bagaimana untuk mereka berhadapan dengan strategi-strategi untuk memenangi PRU yang ke-15. Jadi tidak mustahil dalam PRU yang ke-15 nanti akan berlaku gabungan parti-parti politik ataupun kemah besar untuk berhadapan dengan Barisan Nasional, kerana kita sudah maklum bahawa untuk memenangi pilihan raya di Malaysia ini, setiap parti politik itu mesti bekerjasama, mesti bergabung untuk menyatukan kekuatan mereka. Apatah lagi Barisan Nasional, suatu gabungan parti politik yang sudah lama, yang banyak berpengalaman, dan tahun 2018 pilihan raya ketika itu menunjukkan bahawa hanya melalui kerjasama politik yang padu, gabungan yang kuat, Pakatan Harapan boleh mengalahkan Barisan Nasional. Jadi saya kira ini satu perkara yang menarik juga untuk dilihat oleh parti-parti politik yang bertanding, terutamanya dalam Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional untuk memikirkan strategi mereka
sebab mereka juga mempunyai musuh politik yang sama, iaitu Barisan Nasional kan. Dan perkara yang kedua juga saya melihat mungkin dalam PRU yang ke-15 nanti, kalau sebelum ini kerjasama politik diadakan sebelum pilihan raya, mereka bekerjasama dan sebagainya, tetapi dalam PRU yang ke-15 nanti mungkin dalam sekiranya tidak ada parti yang mempunyai majoriti yang besar ataupun 2/3, mungkin akan mereka perlu ada kerjasama politik untuk membentuk kerajaan. Jadi ini juga hal yang sangat menarik untuk kita lihat. Dan satu perkara juga yang saya nak sentuh ialah pada 16 hari bulan ini Perhimpunan Agung UMNO akan diadakan, dan sudah tentu keputusan pilihan raya di Johor ini akan memberi adalah titik tolak kepada apakah gesaan-gesaan dalam Perhimpunan Agung UMNO itu. Kalau UMNO dan Barisan Nasional menang besar dalam PRN Johor ini, mungkin ada gesaan dalam Perhimpunan Agung UMNO supaya PRU yang ke-15 diadakan secepat mungkin selepas bulan Julai ini. Malah pengerusi Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi dalam sidang akhbar beliau di Johor, beliau menyatakan bahawa PRU yang ke-15 perlu disegerakan selepas bulan Julai. Ini juga satu hal yang menarik kerana untuk mengadakan pilihan raya yang PRU yang ke-15 dalam tempoh yang secepat ini dalam tahun ini juga perlu melihat kepada beberapa faktor lah, kerana di satu pihak kita ada Perdana Menteri dan juga dan sebarang pembubaran parlimen juga perlu mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Jadi rentetan daripada PRN Johor ini sebenarnya banyak perkara yang akan dapat kita lihatlah, perkara-perkara yang menarik selepas ini. Dan saya menyebut dalam Perhimpunan Agung UMNO itu kerana sudah ramai yang melihat Perhimpunan Agung UMNO yang akan datang pada 16 Mac nanti akan menjadi gelanggang dan platform lah untuk UMNO menggesa pilihan raya ke-15 diadakan lebih awal selepas Julai tahun ini. Naila. Kita bercakap tentang kerjasama politik yang pada permukaannya dilihat sihat untuk kestabilan politik, sihat untuk demokrasi. Tetapi kalau kita lihat dari sudut yang berbeza, kita juga perlu mengambil kira budaya melompat parti dalam kita bercakap tentang apa-apa sahaja senario dan kemungkinan politik selepas keputusan PRN, pembentukan kerajaan itu sendiri, gabungan-gabungan politik terutamanya menjelang PRU akan datang. Ini satu perkara yang perlu kita ambil kira, khususnya rang undang-undang RUU anti lompat parti yang tak sempat untuk dibentangkan sebelum PRN Johor. Tapi Prof Azizuddin, apa pentingnya untuk kita melihat RUU anti lompat parti ini diluluskan dan berkuat kuasa sebelum PRU akan datang? Saya rasa perkara ini memang telah dirancang oleh pihak kerajaan untuk memastikan bahawa akta lompat parti ini diperkenalkan, khususnya sebelum pilihan raya umum ke-15 diumumkan. Jadi saya rasa, dan kalau kita lihat dalam kempen pilihan raya di Johor pun memang isu ini dibangkitkan dan ada cadangan melaksanakan enactment atau elemen lompat parti ini di Johor selepas diluluskan atau lompat parti ini di parlimen. Jadi dalam konteks ini saya rasa semua parti setakat ini setuju, saya rasa berkaitan dengan akta lompat parti ini, dan tidak ada yang membantahnya. Walaupun belum pengundian, tapi saya dah dapat rasakan sentimen ahli parlimen untuk menyokong akta ini. Cuma yang mereka mungkin berbeza pandangan adalah dari segi mekanisme dia. Apa mekanisme yang terbaik untuk melaksanakan akta lompat parti ini. Cuma kita boleh jangkakanlah apa yang mungkin dikenaki oleh ahli-ahli parlimen Malaysia ini. Misalnya mereka mungkin mengenakkan bahawa siapa saja yang ingin keluar parti, jadi mereka harus juga dilihat keluar daripada sebagai adun ataupun ahli parlimen di Malaysia ni. Jadi perlu diadakan pilihan raya semula di kawasan tersebut kerana kita yakin bahawa kebanyakan pengundi yang mengundi calon sebenarnya mereka banyak melihat parti berbanding calon. Maksudnya ada 5 parti dalam pengundian. So dalam konteks ini saya rasa melihat bahawa perlunya mereka untuk meletak jawatan dan juga meletak jawatan dalam parti dan juga dalam meletak jawatan sebagai adun dan ahli parlimen.
supaya diadakan pilihan raya semula. Jadi saya rasa itu skop ataupun mekanisme yang boleh diterima oleh ahli parlimen di Malaysia, dan saya rasa kalau diluluskan, satu yang menggembirakan juga ramai rakyat lah, kerana kita tidak mahu melihat bahawa elemen keluar parti berlaku lagi dan menyebabkan kerajaan jatuh selepas tertubuhnya kerajaan tersebut kerana adanya proses beli-membeli politik wang pun di situ, dan ada isu rasuah pula sebagainya. Sekiranya ada elemen itu dalam proses untuk keluar parti sebagainya. Jadi kita tak mahu kadang-kadang itu berlaku, dan rakyat sebenarnya fed up dengan senario yang begitu berlaku. Jadi saya mengalu-alukan sangat yakin bahawa akta lompat parti ini penting. Cuma mekanisme saja yang kita perlu lihat dalam konteks calon dan juga dalam konteks parti. Kalau macam mana parti gabungan keluar daripada gabungan besar, itu pun perlu dipikirkan juga. Misalnya contoh parti gabungan dalam Perikatan Nasional, contoh lepas tiba keluar menyertai pula Barisan Nasional, itu macam mana senario, adakah semua perlu diadakan pilihan raya semula kerana faktor itu perlu dipikirkan. Jadi saya rasa mekanisme yang menjadi persoalan lah. Tapi akta tu saya yakin akan dapat diluluskan dan dikuasakan pada PRU ke-15 akan datang. Baik, terima kasih Prof. Azizuddin dan Prof. Izani, masing-masing kongsikan ramalan jangkaan untuk keputusan PRN Johor dan pelbagai senario politik yang perlu kita ambil kira yang kemungkinan boleh terjadi selepas keputusan PRN, dan kami akan bawakan keputusan rasmi dan tidak rasmi selepas ini. Sepanjang hari ini kami terus bawakan perkembangan menyeluruh Johor memilih hari pengundian PRN Johor. Dan seperti yang Prof. Izani katakan tadi, Prof. ada menekankan mengenai faktor COVID-19, bagaimana perlu adanya mekanisme SOP khusus buat pengundi yang positif COVID-19. Itu satu perkara yang perlu kita ambil kira, terutamanya menjelang pilihan raya umum PRU. Dalam pada itu, kita juga perlu beri tumpuan kepada situasi COVID-19 negara, di mana Malaysia mencatatkan 32,800 kes baru COVID-19 dalam tempoh 24 jam lalu, sedikit meningkat berbanding semalam. Dan daripada jumlah itu, 32,259 kes adalah kes jangkitan tempatan, manakala 541 kes adalah kes import. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, 32,617 kes atau 99.44% adalah kategori 1 dan 2, manakala 183 kes atau 0.56% adalah kategori 3, 4 dan 5. Ini menjadikan jumlah keseluruhan individu yang dijangkiti wabak berkenaan meningkat kepada 3.774 juta. Sebanyak 380 kes dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU dengan 231 pesakit memerlukan bantuan pernafasan. Jumlah kes sembuh pula adalah 24,444. Semalam juga 4 lagi kluster baru direkodkan dengan 405 kluster masih aktif. Sementara itu, nilai kadar kebolehjangkitan R0 atau RO COVID-19 di seluruh negara ketika ini adalah 1.03 dengan Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi pada 1.34. Ini diikuti Perak dengan RO 1.16 dan Terengganu 1.13. Sementara itu, lebih 1.119 juta kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negara ini telah menerima vaksin COVID-19. Sehingga Jumaat, 31.5% golongan berkenaan telah menerima dos pertama, dan sebanyak 22,177 dos tambahan diberikan semalam menerusi program Peak Kids. Peak Kids dilancarkan 3 Februari lepas dengan kerajaan menetapkan selama 8 minggu antara dos pertama dan kedua. Ibu bapa dan penjaga boleh membawa anak masing-masing untuk mendapatkan vaksin di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak atau Peak Kids secara jumpa terus di PPV terpilih bermula 1 Mac lepas. Kementerian Kesihatan KKM menyasarkan 70% daripada 4 juta kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun menerima vaksin menjelang akhir bulan ini. Dan pada masa yang sama, 64.8% atau 15.2 juta populasi dewasa melengkapkan vaksin dos penggalak setakat Khamis. Ia selepas pertambahan 32,710 dos penggalak direkodkan semalam. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menetapkan sehingga 31 Mac ini untuk mereka yang layak mendapatkan dos penggalak. Jika tidak, status vaksinasi mereka dianggap tidak lengkap. Bagi populasi remaja, lebih 2.835 juta individu atau 91.1% telah melengkapkan vaksinasi. Secara keseluruhannya, terdapat pertambahan 58,326 dos harian diberikan. Ini menjadikan jumlah kumulatif pemberian dos vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK adalah 68 juta dos.